Hai semua, nama saya Cikgu Dina. Selamat kembali di channel Cikgu. Dalam video kali ini, Cikgu akan membincangkan teknik menulis karangan A+ dalam bahagian B. Okey, tapi sebelum tu pelajar harus mengetahui mengenai tips umum dalam kertas 2. Untuk karangan bahagian B, kertas 2, terdapat 3 pilihan soalan yang akan diberikan dan pelajar wajib menjawab satu soalan sahaja. Pelajar dikehendaki menulis antara 180 patah perkataan untuk mendapat markah yang cemerlang. Jumlah markah dalam bahagian ini adalah 40 markah dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam. Antara tema yang popular dijadikan soalan ialah seperti gejala sosial, kemasyarakatan, kekeluargaan, alam sekitar, pelancongan, kesihatan, sukan, ekonomi, pendidikan, dan sains dan teknologi. Untuk menghasilkan karangan dramatis, terdapat 3 perkara yang pelajar perlu lakukan, iaitu pendahuluan, isi penting, dan penutup. Berikut merupakan teknik-teknik dalam menulis karangan. Teknik tersebut adalah teknik akronim, di mana bagi pendahuluan menggunakan IKTHH, manakala isi JHCP, dan menulis karangan pula menggunakan akronim KP dan HU. Berikut merupakan penerangan mengenai akronim IKTHH. I adalah merupakan isu yang dibangkitkan dalam soalan. K adalah kesan daripada isu yang dibincangkan, sama ada negatif ataupun positif. Manakala T pula adalah tindakan secara umum. Tindakan tersebut tidak perlu diperincikan, dan H adalah hasil tindakan secara umum seperti kesan daripada tindakan umum, dan H yang terakhir adalah hubung kait dengan soalan. Bermaksud kaitkan kehendak soalan dengan pendahuluan dan fokuskan perkara yang akan dibincangkan. Berikut merupakan contoh penggunaan teknik akronim IKTHH dalam mengarang dengan pendahuluan. Contoh soalan: berbagai usaha telah dilakukan untuk menangani masalah pencemaran sungai di Malaysia. Uraikan usaha-usaha tersebut. Soalan tersebut meminta pelajar untuk menguraikan tentang usaha-usaha dalam menangani kes pencemaran sungai di Malaysia menggunakan teknik akronim IKTHH. Berdasarkan soalan tersebut, pelajar dikehendaki untuk menghuraikan usaha-usaha dalam menangani kes pencemaran sungai di Malaysia. Contoh jawapan pelajar menggunakan teknik IKTHH. Baru-baru ini, masalah pencemaran sungai di Malaysia amatlah membimbangkan. Ayat pertama adalah merujuk kepada isu yang dibangkitkan dalam soalan, iaitu masalah pencemaran sungai. Kita beralih kepada ayat kedua, iaitu perkara ini telah membangkitkan kebimbangan terhadap ekosistem hidupan di dalam sungai. Ayat kedua merupakan kesan daripada isu yang dibangkitkan dalam soalan, yaitu pencemaran sungai. Kesan daripada pencemaran sungai, kesan isu tersebut
bangkitkan kebimbangan terhadap ekosistem di dalam sungai. Seterusnya, tindakan berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar. Pelajar masih ingat tidak apa penerangan bagi yang sebentar tadi, yaitu tindakan tidak seharusnya diperincikan. Okey? Jadi, dalam pendahuluan, tindakan hanya diterangkan dengan menyatakan tindakan telah diambil oleh Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, hasil tindakan. Hasil tindakan, walau bagaimanapun, sehingga hari ini pencemaran sungai masih juga berlaku. Hasil tindakan tersebut menyatakan pencemaran sungai masih juga berlaku walaupun Jabatan Alam Sekitar telah mengambil berbagai langkah untuk menangani pencemaran tersebut. Ayat yang terakhir dalam pendahuluan iaitu menghubung kaitkan soalan. Jika difikirkan dengan lebih mendalam, terdapat berbagai cara yang wajar dicoba untuk menangani masalah dalam pencemaran sungai yang semakin berleluasa, iaitu mengaitkan kehendak soalan dalam isi terakhir pendahuluan. Seterusnya kita akan membincangkan perengan isi. Perengan isi menggunakan kaedah JHCP. JHCP. J merupakan ayat judul atau topik, manakala H adalah huraian dan C adalah contoh, dan ayat sekali adalah P, yaitu ayat penegas atau kesimpulan kecil. Berikut merupakan penerangan isi mengenai teknik JHCP. J. Judul, yaitu memasukkan isi penting yang berkaitan dengan isu atau soalan. Dalam ayat judul, pelajar harus memulakan dengan penanda wacana seperti antaranya, antara, pertama, dan sebagainya. Bagi H pula, H adalah mengenai huraian tentang bagaimana atau mengapa isu tersebut berlaku. Pelajar harus menguraikan dengan lebih lanjut mengenai isi yang dinyatakan dalam ayat pertama. Pelajar harus memulakan ayat huraian dengan menggunakan penanda wacana seperti hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, dalam konteks ini, dan lain-lain. Seterusnya contoh, yaitu C, di mana contoh adalah pelajar harus memberikan contoh isu yang telah dinyatakan. Contoh juga mesti berkaitan dengan isi yang dinyatakan. Pelajar harus memulakan ayat dengan menggunakan contohnya sebagai contoh, tamsilnya, misalnya, dan sebagainya. Seterusnya P, yaitu penegas. Penegas adalah menerangkan kesan terhadap isi yang dinyatakan. Masukkan kata penegas atau pemuat untuk menguatkan lagi penerangan atau hujah yang pelajar telah bina di atas. Mulakan dengan penanda wacana seperti oleh itu,
impaknya, rentetan daripada itu, kesannya, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh bagaimana pelajar boleh menggunakan teknik JHCP. Okey, contoh soalan yang tadi, berbagai usaha telah dilakukan dalam menangani masalah pencemaran sungai di Malaysia. Uraikan usaha-usaha tersebut. Okey. Isi pertama, iaitu peranan ibu bapa dalam mendidik anak. Contoh ayat yang pelajar boleh bina menggunakan teknik JHCP seperti berikut. Antaranya ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak agar sentiasa menjaga kebersihan sungai. Masih ingat tak pelajar? Judul tu mengenai apa? Judul adalah mengenai isi yang dikaitkan dalam soalan, iaitu uraikan usaha-usaha dalam menangani masalah pencemaran sungai di Malaysia. Maka ayat pertama pelajar harus bina adalah menerangkan terus apakah usaha dalam menangani masalah pencemaran sungai. Maka ayat yang pelajar harus bina adalah seperti berikut. Antaranya itu penanda wacana, kemudian menyatakan usaha tersebut, yaitu peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak agar sentiasa menjaga kebersihan sungai. Kemudian bagaimana nak uraikan H? H adalah huraian. Huraian adalah berkaitan dengan isi yang dinyatakan dalam ayat pertama, yaitu hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan yang paling berkesan kepada anak-anak. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Huraian adalah menjelaskan lagi mengapa peranan ibu bapa penting dalam mendidik anak-anak. Di sini saya highlightkan peribahasa dalam warna hijau. Untuk membuat karangan gramatis, pelajar harus menyelitkan satu peribahasa dalam perenggan. Contohnya, persis kata peribahasa Melayu, "Kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi?" menerangkan bahawa anak-anak akan meniru segala perbuatan dan sikap ibu bapanya. Kemudian, si contoh memberi contoh kepada isi yang dinyatakan. Contohnya, ibu bapa membuang sampah sarap ke tempat yang sepatutnya atau di dalam tong sampah dan bukan membuang di merata-rata tempat, terutamanya di sungai. Dan ayat terakhir itu kesimpulan kecil ataupun ayat penegas. Pelajar harus menegaskan lagi kenyataan yang pelajar telah nyatakan di atas. Contohnya, oleh itu sebagai ibu bapa wajib memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kerana ibu bapa dianggap sebagai role model dalam kehidupan anak-anak agar, nampak tak kata penegas di situ, iaitu agar perlakuan membuang sampah ke dalam sungai dapat ditangani. Contoh yang kedua pula, iaitu usaha yang kedua adalah pihak sekolah memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Teknik
dalam mengarang isi adalah J, H, C, P, yaitu J judul contohnya. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada para pelajar sebagai satu alternatif dalam menangani masalah pencemaran sungai. Seterusnya adalah ayat kedua, di mana pelajar akan menguraikan lebih lagi mengenai isi yang telah dinyatakan, yaitu dengan membuat ayat seperti: melalui tindakan ini, pelajar akan mendapat pendedahan tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan. Seterusnya memasukkan contoh dengan menggunakan penanda wacana seperti, misalnya, guru boleh memberikan tugasan kepada pelajar tentang kepentingan menjaga sungai atau mengadakan kempen kesedaran penjagaan sungai di sekolah. Teknik yang terakhir adalah P, yaitu penegasan, di mana pelajar akan membuat kesimpulan kecil untuk menegaskan lagi pernyataan yang telah pelajar nyatakan di atas. Contohnya, oleh itu, dengan memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada pelajar merupakan usaha yang bagus kerana, kata penegas, cara ini sedikit sebanyak mampu memberi kefahaman dan kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai kepada semua kehidupan. Teknik yang seterusnya adalah teknik membuat isi kesimpulan. Perangan kesimpulan menggunakan teknik K, P, dan H, dan U. K bermaksud apakah kesimpulan tentang kehendak soalan, di mana pelajar akan membuat rumusan keseluruhan karangan yang telah dinyatakan pada awalnya. Pelajar dikehendaki memulakan ayat dengan menggunakan penanda wacana seperti kesimpulannya, tamsilnya, tuntasnya, sebagai mengulung semua perkara di atas dan lain-lain. Manakala P adalah penegas, di mana pelajar harus tegaskan tindakan yang harus dilakukan dan meletakkan sedikit harapan, yaitu H, mengenai harapan melalui tindakan yang dilakukan. Manakala U yaitu ungkapan atau peribahasa yang sesuai. U adalah terpulang, sama ada pelajar ingin meletakkan dalam perangan ataupun tidak. Tetapi untuk membuat karangan yang gramatis, ungkapan yang menarik dapat menambahkan markah di samping, menarik minat pembaca untuk membaca karangan yang ditulis oleh pelajar. Di sini kita akan membincangkan soalan yang sama, yaitu mengenai pencemaran sungai. Kesimpulan itu K. Kesimpulannya, pencemaran sungai yang berlaku ini haruslah diatasi dengan secepat mungkin. Jika keadaan ini terus terapai, generasi akan datang pasti menghadapi masalah pencemaran yang lebih teruk. Manakala P dan H, oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memastikan langkah-langkah yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan terakhir adalah U, di mana ungkapan ataupun peribahasa yang menarik diselitkan dalam
berengat seperti bak kata pepatah, alang-alang menyeluk perkasa biar sampai di pangkal lengan. Jika belajar dengan membuat perangan dengan lebih gramatis, banyakkan membaca dan banyakkan menghafal penanda wacana dan peribahasa yang sesuai. Sekurang-kurangnya dalam karangan yang gramatis memerlukan 2 ke 3 peribahasa. Namun, pastikan peribahasa yang diselipkan oleh pelajar bersesuaian dengan isi dan kehendak soalan. Jangan meletakkan peribahasa yang tidak sesuai. Hal ini akan menyebabkan penolakan markah dalam kalangan penulisan pelajar. Sampai kita berjumpa lagi di video yang seterusnya dalam pengajaran Bahasa Melayu.